Ibu, ibu kena tolong udah. Ibu kena tolong udah. Tolong udah. Meja dan kerusi diterbalikkan dengan kasar. Pinggan mangkuk dilemparkan ke dinding. Makcik Intan pejam mata dan tekuk telinganya dengan tapak tangan. Dia terduduk ketakutan dan masih tak menoleh ke belakang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan 5 kisah gangguan pocong yang ramai sahabat saya sayang. Betul sayang pocong kan? Okeylah, nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Pengebumian arwah Tasha selamat dijalankan. Tak ramai orang kampung atau sanak saudara yang hadir. Ikin dan keluarga hanya bantu apa yang patut sebagai seorang sepupu. Kalau arwah seorang pembunuh atau penjenayah dan ditembak polis atau musuh, kita masih boleh kebumikan sebagai seorang Muslim. Urusan pengebumian arwah akan sama seperti Muslim yang lainnya, seperti dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Cuma mungkin akan dipandang serong dan dapat penghinaan dari manusia. Tapi macam mana kalau mati bunuh diri? Macam mana nak uruskan? Setahu Ikin, kubur untuk orang yang mati bunuh diri ni tak boleh ditanam dalam kawasan tanah perkuburan. Kuburnya hendaklah diletakkan di luar pagar perkuburan. Natasha, seorang gadis yang sangat baik, penyayang dan lemah lembut, menjadi kebanggaan keluarga Tok Haji Arifin. Ikin sebagai sepupu pun kagum dengan Natasha. Natasha seorang gadis yang cantik dan bijak, sampaikan arwah selalu dapat nombor 1 dalam sekolah dan terima anugerah tokoh pelajar terbaik PMR dekat sekolahnya. Beberapa bulan sebelum SPM, di suatu petang, Makcik Intan, mak kepada Natasha, suruh Dayah, anak bongsunya yang tengah galit tengok TV, panggilkan abang dan kakaknya turun makan. Dayah bangun dan perlahan dia naik tangga ke bilik kakaknya. Pintu bilik Natasha diketuk. Tak ada sahutan. "Kakak, ibu suruh turun makan sama-sama." Sekali lagi dia ketuk pintu bilik kakaknya, namun masih sama. Tak ada sahutan. Dipulas tombol pintu bilik, berkunci pula. Dayah pergi bilik Abang Long, Kak Ngah dan andaknya pula. Begitulah rutin harian abang dan kakaknya. Keluar bilik untuk makan dan pergi sekolah atau kelas tuition je. Waktu lain dihabiskan dalam bilik ulang kaji pelajaran. Ini semua arahan dari bapa mereka, seorang askar berpangkat tinggi. Tak ada siapa yang berani membantah. "Abang Long, adik dah panggil Kak Uda keluar makan, tapi Kak Uda tak menyaut. Pintu pula berkunci. Abang Long tolong panggil dia. Nanti abah marah," kata Dayah sambil tarik lembut baju Abang Longnya yang bernama Syazwan. Syazwan pergi ke bilik Natasha. Dia tahu Natasha tengah bersedih. Sarapan pagi dan tengah hari pun Natasha tak turun makan sama-sama. Mereka biarkan sebab tahu Natasha masih bersedih lepas kena marah dengan abah mereka. Baru pertama kali Natasha dapat nombor 2 dalam peperiksaan, tapi teruk dia kena marah dengan abahnya semalam. Walaupun abahnya seorang askar, namun tak pernah dia naikkan tangan pada anak-anak. Tapi kata-katanya mungkin lebih berbisa dari pukulan dan sebatan. Abah awal-awal pagi lepas subuh dah pergi kerja. Jadi sarapan pagi dan tengah hari mereka tak makan sama-sama. Tapi pukul 6 petang abah balik kerja. Nak tak nak mereka wajib makan sama-sama. Lepas pukul 7 malam tak boleh makan sebarang makanan. "Udah, turun makan. Abah dah balik. Mari makan sama-sama." Tak ada sahutan. Syazwan pulas tombol pintu bilik Natasha. Memang berkunci. Hatinya tiba-tiba rasa tak tenang. Dia pergi ambil kunci pendua dan terus buka pintu bilik Natasha. "Ya Allah! Ibu! Abah!"
Hanya kata-kata itu yang mampu diucapkan. Bibirnya menggeletar, kakinya lemah, lalu dia jatuh terduduk depan pintu bilik adiknya. Berlari seluruh ahli keluarganya menuju bilik Natasha. Semua tergamam dan menangis. Jasad Natasha tergantung di kipas siling biliknya guna kain telekung. Ibu meraung macam orang gila, suruh abah turunkan jasad Natasha. Dipeluk dan disium jasad arwah berulang kali sambil menangis. Orang tua kata kalau orang mati bunuh diri, rohnya tak tenteram sebab rohnya tergantung antara langit dan bumi. Tak diterima amalannya walaupun arwah adalah insan yang baik. Ikin pada awalnya tak percaya hinggalah dia lalui sendiri. Makcik Intan, ibu kepada Natasha, alami emosi yang tak stabil. Jadi sebagai adik yang paling rapat dengan Makcik Intan, ibu kepada Intan pun setuju untuk jaga Makcik Intan sampai betul-betul kakaknya tu sembuh. Zamri, ayah kepada Natasha, 3 hari lepas urusan pengebumian arwah Natasha, dia terus hilangkan diri. Ikin dan ibunya dapat izin dari bapaknya untuk tinggal sementara di rumah Makcik Intan. Adik-beradik ibunya yang lain tak peduli, malah malu dengan kejadian tu. Malam tu, masa Ikin tengah tidur, satu tangisan halus kedengaran di cuping telinganya. Siapalah yang menangis malam-malam ni? Ikin tarik bantal dan tekapkan ke telinganya. Dia sambung tidur semula. Tangisan tu berbunyi lagi. Ikin tahu Dayah masih sedih lagi dengan permergian Natasha. Tapi sekarang ni dah larut malam. Kenapa tak menangis masa mereka bercerita pukul 10 malam tadi sebelum masing-masing masuk ke bilik? Ikin tersentak. Dayah ada ajak dia tidur sama-sama, tapi dia sendiri yang menolak dan lebih selesa tidur sendirian dalam bilik arwah Natasha. Jadi dalam bilik tu sekarang hanya ada dia seorang je. Habis yang menangis tu siapa? Tiba-tiba, Iki, tolong aku Iki, aku tersiksa. Ikin cukup kenal suara tu. Ya, suara arwah Natasha. Kipas siling berputar macam ada sesuatu tergantung dekat situ. Di fikiran Ikin mula terbayang pocong tergantung dekat kipas. Dia tak berani nak buka mata. Jantung Ikin berdegup kencang bila dia teringat sebenarnya bilik Natasha tak ada kipas. Sebelum tidur, dia pasang aircon sebab lepas mayat Natasha diturunkan, keluarga Makcik Intan terus buka, bakar kipas siling tu dan terus buang. Ikin pejamkan mata serapat-rapat yang mungkin. Nak baca surah-surah Al-Quran, bibirnya menggeletar. Kipas yang tadinya berbunyi bising tiba-tiba berhenti. Bunyi macam sesuatu jatuh ke lantai. Iki, tolong aku. Iki, tolong aku. Ikin terus menangis. Seluruh badan terasa macam dikunci. Dia terlalu takut sampai tak mampu nak buat apa-apa. Top, top, top. Bunyi macam sesuatu tengah melompat. Semakin lama semakin kuat. Ikin yakin benda tu tengah melompat menuju ke arahnya. Walaupun Ikin tak nampak, tapi dia yakin sesuatu itu adalah pocong. Pam! Pintu bilik dia terjah dari luar. Terlihat Abang Lu Syazwan dan anak Fitri dekat depan pintu. Ibunya berlari dapatkan Ikin. Teruk juga Ikin menangis masa tu sampai merayu dengan ibunya ajak pulang rumah mereka ketika itu juga. Namun ibunya pujuk supaya bersabar dan tenangkan diri. Rupa-rupanya seluruh ahli keluarga Makcik Intan selalu diganggu penampakan pocong. Walaupun tak pernah nampak wajah pocong tu, tapi suaranya macam suara arwah Natasha. Kak Ngah Dila dan Dayah cuba larang Ikin dari tidur dekat bilik Natasha, tapi Ikin marah dan macam mengamuk kalau tak bagi dia tidur bilik tersebut. Entahlah, Ikin kata dia tak sedar. Yang dia ingat, mereka tengah ghalib bercerita tentang arwah Natasha dengan Kak Ngah Dila dan Dayah. Lepas tu dia minta izin nak masuk tidur dan buka je mata, dia dah berada dalam bilik. Tak sedar pula bila masa dia marah atau mengamuk. Kata Kak Ngah Dila, setiap kali dia lalu depan bilik arwah Natasha, dia terasa macam ada benda melompat-lompat ikut dia dari belakang dan akan berhenti bila dia lalu sekali lagi depan bilik arwah. Makcik Intan pun kena ganggu juga. Sebelum maghrib,
dah jadi kewajipan mereka untuk tutup semua pintu dan tingkap rumah yang ada. Masa nak tutup tingkap dekat bilik, Makcik Intan ternampak kelibat pocong bawah pokok belakang rumahnya. Pocong tu menangis dan panggil ibu berulang kali. Nasib Andak Fitri tepuk bahu Makcik Intan masa tu. Barulah Makcik Intan tersedar sebab dia rasa macam dipukau. Kata Ikin, sepanjang dia dan ibunya berada dekat rumah Makcik Intan, mereka selalu diganggu penampakan pocong yang menyerupai suara arwah Natasha. Dah buat pendinding rumah, bacaan Yasin, namun gangguan tu tetap berlaku. Macam arwah cuba nak bagi tahu bahawa dirinya tak tenang dan terseksa. Pukul 6.30 petang, masa Makcik Intan tengah potong bahan-bahan untuk dimasak dekat dapur, tiba-tiba Ibu. hanya sepatah perkataan namun cukup membuatkan diri Makcik Intan menggigil. Tap, tap, tap. Bunyi loncatan kedengaran dekat belakangnya. Ibu. Air mata Makcik Intan mengalir laju. Ibu. Ibu dah tak sayang Uda ke? Uda sakit ibu. Uda terseksa. Tolong Uda ibu. Makcik Intan tak menoleh. Dia biarkan suara tu menangis biarpun dia rasa macam Tasha berada begitu dekat dengan dia. Ibu. Ibu kena tolong Uda. Ibu kena tolong Uda. Tolong Uda. Meja dan kerusi dia terbalikkan dengan kasar. Pinggan mangkuk dilemparkan ke dinding. Makcik Intan pejam mata dan tekuk telinganya dengan tapak tangan. Dia terduduk ketakutan dan masih tak menoleh ke belakang. Ibu, bangun ibu. Apa yang jadi ni? Abang Long Syazwan peluk Makcik Intan. Ikin hanya lihat situasi tu. Dia yakin Makcik Intan baru kena ganggu dengan jelmaan pocong arwah Natasha. Bunyi macam buku dekat meja belajarnya jatuh ke lantai. Syazwan biarkan dia sambung tidur semula. Malam tu agak panas menyebabkan Syazwan tak tidur atas katil. Dia bentang totu kecil dan tidur atas lantai. Jadi pendengarannya akan lebih peka bila dia tidur bawah. Sampaikan bunyi titisan air dekat bilik air pun dia boleh dengar. Tak lama kemudian terdengar lagi sekali bunyi sesuatu jatuh ke lantai. Dup. Kali ni bunyi tu agak kasar, macam sesuatu yang berat. Walaupun tak nak fikir, namun otaknya ligat fikirkan benda apa yang jatuh dan menyebabkan bunyi yang kuat di biliknya. Bunyi tu diikuti dengan bunyi macam sesuatu bergolek dan berhenti betul-betul dekat sebelahnya. Benda tu menangis. Syazwan bangun tanpa toleh sebelah kirinya. Dia capai botol air yang dah dibacakan ayat pendinding dan surah Yasin, dituangkan dekat tapak tangan dan diusap ke mukanya sambil lafaz istighfar berulang kali. Suara tangisan tu lenyap tiba-tiba. Syazwan bangun dan terus solat taubat. Setiap kali dia diganggu dengan kelibat yang mungkin arwah Natasha, dia akan solat taubat. Kematian Natasha adalah peringatan dan teguran dari Allah untuk mereka sekeluarga. Tak ada apa yang dapat mereka lakukan untuk bantu arwah Natasha. Lepas 3 bulan, Pakcik Zamri pulang ke rumah. Perwatakan tegah dan garang yang dari jauh boleh nampak sekarang dah bertukar jadi tenang. Dipeluk dan dicium Makcik Intan dan anak-anak. Pakcik Zamri dah pulang. Semoga semuanya pulih seperti sedia kali. Itu saja yang diminta Ikin setelah melihat sendiri robohnya keluarga Pakcik Zamri dan Makcik Intan. Rupa-rupanya Pakcik Zamri adalah orang pertama yang diganggu oleh kelibat pocong tu dan selalu bermimpi benda yang sama. Mimpi situasi dia dan Natasha tengah berbual sebelum Natasha meninggal. Dalam mimpi tu, Natasha ada bagi tahu Pakcik Zamri kalau satu hari nanti dia dapat nombor 2 dalam kelas. Pakcik Zamri marah ke tak? Sebab dalam kelas dia sekarang ni ada pelajar lelaki baru pindah. Mereka selalu bersaing untuk dapat nombor 1 dalam kelas. Andai hari itu tiba, ayah tak akan mengaku kamu sebagai anak ayah lagi, kata Pakcik Zamri. Natasha tersentak, hatinya pedih. Kalau macam tu, tak ada gunalah Uda hidup di muka bumi ni kalau ayah dan ibu tak mengaku Uda sebagai anak ayah dan ibu lagi, kata Natasha. Pakcik Zamri bangun dari sofa dan menuju ke biliknya. Dia tinggalkan Natasha yang tengah sedih seorang diri. Pakcik Zamri selalu mimpi macam tu setiap kali dia tidur, dan lepas beberapa kali barulah Pakcik Zamri tersedar apa yang dia lalui bukanlah mimpi, tapi benar-benar terjadi pada pertengahan tahun itu. Macam flashback memori dia dan Natasha. 3 hari lepas pengebumian Natasha, Pakcik Zamri duduk dekat tepi kubur Natasha. Pagi, petang, siang, malam dia baca Al-Quran dekat kubur Natasha, berharap supaya anaknya tak terseksa dan diberikan pengampunan. Akalnya tak mampu berfikir secara waras lagi. Dia menyesal sampai terasa sesak dada setiap kali dia terkenal
tenangkan anaknya tu hinggalah anak Tok Bilal masjid tegur dan bawa dia pulang ke rumah. Pakcik Zamri merayu nak ikut anak Tok Bilal masjid bernama Wan untuk sementara waktu. Dia nak tenangkan fikiran biarpun terpaksa tinggalkan anak dan isterinya. Lepas 3 bulan, Pakcik Zamri mulakan azam dan niat yang baru. Dia nak seluruh ahli keluarganya dekatkan diri pada Allah. Dia tak nak apa yang terjadi pada Natasha meregut nasib anak-anaknya yang lain. Untuk Natasha pula, tak ada apa yang mampu mereka lakukan dan kekesalan itu akan terus menghantui Pakcik Zamri sekeluarga selamanya. Kisah ni berlaku 11 tahun lepas masa Mimi tinggal dekat luar kampus disebabkan tak cukup merit nak tinggal dalam kampus. Mereka sewa di sebuah apartmen yang agak selesa di kawasan Bukit Mahkota Bangi. Housemate Mimi ni ada 7 orang, semua satu kepala. Hari kejadian lebih kurang pukul 7.20 malam. Waktu dah nak masuk maghrib. Mimi bersiap nak pergi dinner tahunan untuk budak-budak meskom. Masa tu dia cuti solat, jadi dia siap awal lah sikit. Biasalah kalau rumah bujang, masing-masing nak tolong solekkan. Tacap muka kawan nak bagi nampak cantik bagailah. Memang riuh rendah lah dengan suara gelak, bergurau senda. Keadaan bising sangat waktu tu, macam tak hormat waktu maghrib kejap lagi. Kebetulan masa tu Mimi baru beli kamera DSLR. Memang galak lah kawan-kawan ambil gambar pakai kamera tu, sebab Mimi ni jenis tak kisah kalau kawan guna barang dia. Masa tengah bersiap tu, kawan Mimi bernama Has suka sangat ambil gambar dan suruh Mimi yang dah pakai makeup ni untuk posing 3-4 keping. Bukan gambar Mimi je dia ambil, gambar kawan-kawan lain yang tengah menggedik pun dia ambil juga. Waktu tu memang dah betul-betul masuk waktu maghrib. Selesai azan maghrib, Mimi pun keluar naik kereta menuju ke tempat acara. Tak ada apa yang berlaku malam tu dan dia pun balik rumah macam biasa lepas habis acara tu. Keesokan harinya, Mimi ambil kamera sebab nak tengok gambar satu persatu. Masa dia tengah belik semua gambar dalam kamera tu, Mimi macam perasan beberapa keping yang Has ambil semalam macam ada yang pelik. Bila Mimi zoom, masih tak jelas apa yang dia nampak. Jadi dia ambil wire USB terus transfer semua gambar dalam kamera tu masuk ke dalam laptop. Alangkah terkejutnya Mimi bila tengok beberapa gambar dia yang Has ambil, ada satu objek berbungkus dekat belakang dia. Makhluk berbungkus tu tinggi dari Mimi dan mukanya hitam. 4 gambar yang Has ambil semua nampak jelas. Gambar pertama, makhluk tu ada dekat penjuru kiri. Gambar kedua, makhluk tu ada dekat belakang Mimi. Gambar ketiga ada dekat penjuru kanan. Gambar yang keempat, makhluk tu ada dekat pintu utama, macam tengah bergerak menuju ke pintu. Mimi terus panggil semua housemate dan tunjuk gambar-gambar tu. Semua terdiam dan terkejut. Masing-masing terus jadi macam orang bodoh. Selang 2 hari, Mimi ada bersembang dengan jiran depan rumah yang dia panggil Acik. Seorang suri rumah yang baik hati lah. Tengah-tengah bersembang tu, Acik terkeluar cerita yang kawasan perumahan sebelah heboh diganggu pocong tengah mengamuk. Kata Acik, ketua penduduk kawasan perumahan tu dah panggil tim Darushifa Cawangan Bangi. Mimi tak beritahu apa yang mereka alami 2 hari lepas. Dia tak nak Acik rasa takut kalau cerita hal tu. Acik beritahu tim Darushifa akan datang bawa bas untuk pindahkan semua hantu syaitan yang berkeliaran dekat kawasan ni. Sebab 11 tahun lepas memang kawasan ni baru nak membangun. Jadi memang banyak hutan lalang yang ditarah untuk buat bangunan bertingkat. Dengar macam lawak dan tak logik pun ada. Takkanlah hantu nak naik bas, macam nak pergi rombongan Cik Kia pula. Mimi tergelak je dalam hati. Nak dijadikan cerita, keesokan harinya lepas Mimi habis kelas, dia terus balik rumah. Masa tu lebih kurang pukul 5 petang. Mimi berdiri di tepi tingkap dan tiba-tiba dia ternampak satu bas sekolah dan satu van putih bergerak sangat perlahan. Nampak jelas sebab rumah Mimi ni tinggi. Perlahan-lahan 2 kenderaan tu lalu ikut jalan utama dan menghala ke arah Jalan Bangi Lama. Jalan Bangi Lama tu tak perlulah diceritakan lagi betapa seramnya kalau lalu tengah malam. Baru Mimi teringat yang Acik jiran dia tu ada cerita pasal tim Darushifa datang untuk buat pembersihan dekat kawasan mereka ni. Rupanya memang betul. Kisah ni berlaku lebih kurang 13 tahun yang lalu. Lepas Fahim habis SPM, Abah kena posting ke Perlis. Dalam bulan 12 macam tu, mereka sekeluarga pindah ke Perlis. Sepanjang 3 bulan tunggu keputusan SPM keluar, Fahim memang duduk rumah tolong orang tua dia kemas rumah je. Biasalah baru pindah, jadi banyak nak kena punggah balik dan jadi driver tak bertaulah untuk ibu dan adik-adik dia. Waktu maghrib, Fahim nak hantar adik dia pergi kelas mengaji dekat rumah Ustazah Melo. Dia hantar naik motor je. Jarak rumah Ustazah Melo dengan rumah dia lebih kurang 3 km macam tu. Lepas hantar adik dia dekat rumah Ustazah Melo, dia patah balik. Dalam perjalanan balik,
Fahim akan lalu sebuah rumah usang dan sebelah rumah tu ada surau lama. Kata kawan dia, surau tu orang ramai akan pakai kalau ada kematian je. Kalau nak solat berjemaah, penduduk akan solat dekat masjid belakang rumah Fahim yang jauh lebih selesa. Lepas melewati kawasan rumah usang tu, Fahim rasa seram sejuk. Biasalah, kita ni kalau takut macam mana sekalipun, mata tu tak melilau je. Masa tu Fahim tengah layan angin. Memang perlahan lah dia bawa motor. Tiba-tiba Fahim terpandang pocong di sebalik tingkap surau lama tu. Masa tu jugalah motor dia meloncat sebab terpulas minyak dan masuk gear serentak. Tergolek dia dekat situ. Mengaum teruk motor dia. Fahim memang tak tengok kiri kanan dah sebab terkejut nampak pocong tadi. Sakit tolak tepi. Nak bangun dan angkat kepala pun tak berani. Kawasan surau lama tu memang tak ada perumahan melainkan rumah usang dekat sebelah dia tu. Lebih kurang 500 meter lepas surau tu baru ada blok baru. Fahim beranikan diri nak bangun juga. Masa Fahim nak bangun tu, tiba-tiba terdengar suara perempuan ketawa. Fahim terus menggigil sampai terkencing dalam seluar. Makin lama Fahim dengar suara tu, makin seram. Dia usaha juga nak angkat motor yang terbaring, tapi handle motor dia dah terkehir dan cover set banyak yang pecah. Keadaan motor agak teruk. Fahim tak tunggu dah. Dia terus lari balik rumah. Motor dia tinggal dalam keadaan tergolek. Sampai dekat rumah, Fahim menangis. Orang tua dia ingat Fahim kena pukul sebab gigi patah, tangan dan kaki luka teruk. Fahim terus ceritakan semua yang dia alami tadi. Lepas tu, abah dia suruh bersihkan diri, nak bawa dia pergi klinik. Sebelum pergi klinik, abah ajak pergi tengok motor dulu. Tapi Fahim takut nak pergi. Jadi abah suruh tunggu dekat rumah sementara jiran dia tolong hantar abah ke tempat Fahim tinggalkan motor tu. Mana taknya motor baru keluar kedai tak sampai 3 bulan. Tinggal pula sekali dengan kunci. Melopong lah kalau hilang. Ibu buat keputusan nak hantar Fahim pergi klinik sementara abah uruskan hal motor. Dalam pukul 10.30 malam, Fahim dan ibu sampai rumah lepas dapat rawatan dekat klinik. Kena 8 jahit dekat bibir dia. Masa sampai rumah tu, abah dan adik-adik semua dah ada dekat rumah. Jiran pun ada. Fahim terus masuk bilik nak rehat. Masih teringat pocong yang dia nampak tadi sampai tak boleh lelapkan mata walaupun letih. Esok subuhnya, abah datang bilik dengan muka tertanya-tanya. Kata abah, semalam dia dan Pak Mak sampai dekat surau lama yang Fahim nampak pocong tu. Motor dia dalam keadaan elok dan masih hidup enjinnya. Macam Fahim sengaja tinggalkan motor dekat situ. Lagipun semalam memang ada jemaah tabligh warga asing dalam surau lama tu. Tapi kenapa waktu kejadian Fahim nampak surau lama tu gelap dan sunyi je? 5 hari jugalah dia demam teruk sebab nampak pocong dekat situ. Abah bawa Fahim pergi berubat untuk pulihkan semangat. Persoalannya sekarang, kenapa masa dia jatuh motor, kabur set pecah dan lampu motor barai, tapi masa abah pergi balik, semua dalam keadaan baik. Sampai ke hari ni, Fahim masih tertanya-tanya, di manakah dia sebenarnya ketika itu? Cerita ni bermula ketika arwah Atuk Maya meninggal dunia masa dia berumur 10 tahun. Arwah meninggal lebih kurang waktu tengah hari dekat kampung dan dikebumikan lepas asar. Maya sempat jugalah cium arwah sebelum dikebumikan. Dia tengok semua orang menangis termasuk mak. Tapi Maya tak menangis, cuma terkejut dan macam tak percaya ada kematian depan dia. Malam tu lepas tahlil arwah selesai, masing-masing tidur awal sebab keletihan. Tak tahu pukul berapa, tiba-tiba Maya terjaga sebab terasa nak pergi kencing. Maya kejut Kak Nani ajak temankan pergi buang air kecil. Selesai urusan, mereka berdua sambung tidur semula. Jarak tempat tidur Maya dengan Kak Nani agak jauh juga sebab Maya tidur sebelah sepupu dia. Sepupu tidur sebelah kanan. Maknanya sebelah kiri Maya tak ada orang. Dia yang paling hujung. Rumah arwah Atuk ni rumah papan. Kalau berlari atau berjalan mesti kuat bunyi papan. Puas jugalah Maya cuba lelapkan mata tapi tak mau lelap. Dia panggil Kak Nani, tak menyaut. Maya pejamkan mata semula tapi tetap tak dapat tidur. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan kuat dari pintu rumah yang berada tak jauh dari tempat Maya tidur. Dia terpaku dan pejam mata kuat-kuat sebab bunyi ketukan pintu tu macam seseorang cuba nak robohkan pintu tu. Bunyi bertalu-talu tu berlangsung hampir 5 minit. Lepas tu keadaan kembali tenang semula. Tiba-tiba terdengar bunyi dari bawah rumah pula. Bunyi macam seseorang tengah susun kayu api. Setahu Maya, orang yang rajin cari kayu api adalah arwah Atuk. Lama juga bunyi susun kayu api tu. Mula-mula Maya ingat pakcik atau makcik yang susun kayu api tu. Tapi bila dia tengok jam, dah pukul 3 pagi. Siapa pula yang rajin susun kayu pagi-pagi buta macam ni? Tak lama lepas tu, bunyi susun kayu api tu hilang. Jantung tak payah cakap lah masa tu. Memang dah berdegup kencang. Peluh dah macam mandi. Keadaan kembali tenang semula. Tak lama kemudian, entah kenapa tiba-tiba kaki Maya jadi kaku.
tak boleh bergerak. Mata terpejam, tak boleh buka. Tangan pun sama. Tiba-tiba Maya terasa kedua-dua kaki dia diangkat tinggi sampai badan dia pun ikut terangkat sikit. Mulut terkunci, tangan tak boleh bergerak. Surah kursi atau apa-apa pun jadi automatik tak ingat. Maya hanya teringatkan 2 surah je yang dia baru habis khatam, iaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Arsh. Maya baca 2 surah tu. Lepas baca, kaki dia jatuh perlahan dan tangan dia dapat bergerak. Perlahan Maya buka mata dan ternampak sekujur tubuh berbalut kain putih tengah berdiri depan hujung kaki dia dan tengah menghadap ke arah sebelah kiri. Nasib baik pocong tu menghadap ke arah kiri dan bukan bertentang muka. Jadi Maya hanya nampak sipi pocong tu. Mirip arwah atuk yang baru dikebumikan lepas asar tadi. Cepat-cepat Maya pejam mata balik dan baca Al-Fatihah berkali-kali dengan tunggang langgang sebab terlalu takut dan panik. Dekat 10 minit pejam mata, dia cuba buka mata semula. Alhamdulillah, pocong tu dah tak ada. Maya pun tidur sampai ke pagi. Esoknya Maya cerita dekat semua ahli keluarganya. Makcik cakap dia pun ada terdengar juga bunyi ketukan pintu yang kuat tu, tapi dia malas nak bangun sebab terlalu penat. Penghujung tahun 2016, Ita dimasukkan ke sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Masa proses daftar masuk, suami minta bilik singgil sebab lepas pembedahan suami Ita yang uruskan keperluan dia. Tapi disebabkan masa tu tak ada bilik kosong, Ita ditempatkan ke dalam bilik kedua dulu. Hinggalah pukul 10.30 malam, Ita masih belum dapat bilik singgil. Dia dan suami dah bising-bising dekat nurse yang bertugas sebab dia terpaksa berebut toilet dengan pesakit katil sebelah. Masa tu Ita dan pesakit sebelah diberi ubat untuk cuci usus sebelum pembedahan. Memang tak dapat tahan lah berulang-alik ke toilet. Akhirnya suami pulang disebabkan bilik 2 tak boleh orang jaga. Dalam pukul 11 malam, nurse datang dan beritahu yang Ita akan dipindahkan ke bilik VIP dulu. Bilik tu letaknya dekat hujung wad dan berdekatan dengan pintu kecemasan. Bayangkan bilik tu berada dekat ujung sekali. Kena tolak pintu kecemasan baru jumpa bilik VIP belah kiri, dan depan tu ada tangga kecemasan. Bilik tersebut terasing dari wad yang lain dan jauh dari kaunter nurse. Kira kawasan tu hanya menempatkan bilik VIP tu je. Masa Ita masuk je bilik VIP tu, tiba-tiba tergerak di hati, macam ada yang tak kena dengan bilik ni. Bila nurse beredar, Ita telefon suami untuk datang dan bagi tahu dia dah dapat bilik. Keadaan bilik VIP ni, masuk je dari pintu utama, belah kanan ruang tamu, siap ada sofa dan TV. Belah kiri pintu ke bahagian dapur. Bertentangan pintu masuk, ada satu lagi pintu menuju ke bilik yang menempatkan bilik pesakit dan bilik air. Dalam pukul 12 lebih, suami sampai. Masa tu Ita dah mula mamai disebabkan ubat penenang yang doktor bagi sebelum pembedahan esok. Jadi malam pertama tak ada gangguan. Esoknya pukul 7.30 pagi, Ita dah ditolak ke bilik pembedahan dan Alhamdulillah pembedahan berjalan dengan lancar. Malam kedua masih tak ada apa-apa berlaku, atau mungkin Ita yang tak sedar sebab masih mamai baru lepas pembedahan. Ita betul-betul sedar pagi keesokan harinya. Malam ketiga dekat hospital, Khamis malam Jumaat 30 hari bulan 12 2017. Lepas keluarga dan kawan sepejabat balik dari melawat dalam pukul 11 malam, Ita masih layan borak dengan suami sampai pukul 12 malam. Lepas tu mereka bersiap-siap untuk tidur. Lampu bilik ditutup dan biarkan lampu bilik air dan lampu ruang tamu yang dibuka. Ita tidur mengiring belah kiri menghadap suami yang tidur atas sofa. Masa dah nak terlelap, tiba-tiba Ita rasa ada benda himpit perut dia dekat tempat jahitan tu. Bila dia buka mata, betul-betul depan mata dia ada pocong tengah baring. Kepala pocong tu betul-betul depan muka Ita. Kaki pocong tu pula belakang badan Ita. Kira bersilang lah, dengan kain lusuh seakan-akan warna pink cair ke coklat. Pocong tu kecil, macam budak umur 6 atau 7 tahun. Masa tu memang terkejut. Hanya Tuhan je yang tahu. Pertama kali dalam hidup dia nampak depan mata. Kepala dia yang berbungkus tu betul-betul depan mata. Jarak beberapa inci je. Nasib baik nampak bungkus je, tak tunjuk muka. Kalau tak, mau pingsan. Masa tengah menggelabar tu, Alhamdulillah Ita masih ingat lagi ayat kursi. Dia terus baca dan masa mula baca ayat tu dengan kuat, suami dia panggil dari sofa tempat dia tidur, tapi tak bangun, hanya panggil je, "Ayang." Makin Ita baca, makin seronok benda tu himpit-himpit bandar Ita. Ayat terakhir dari ayat kursi tu
baru pocong tu lari. Lepas benda tu lari, Ita terus bangun pergi dekat suami dia. Masa tu dah tak fikir dah luka jahitan. Ita terus lompat baring sebelah suami dia. Suami dia terus buka lampu dan tanya kenapa. Tapi Ita diamkan diri sebab masih takut lagi. Masa tu dah pukul 1.20 pagi. Kemudian Ita pujuk suami dia ajak teman tidur atas katil. Tapi suami dia tak nak sebab badan dia besar, tak cukup pula ruang nanti. Suami pujuk suruh Ita tidur atas katil dan buka TV. Kebetulan TV Al-Hijrah ada siaran bacaan Al-Quran dari Mekah. Ita pun bangun dan menuju ke katil semula dengan harapan benda tu tak kacau lagi. Remote TV Ita letakkan atas kepala. Suami tutup semula lampu dan hanya cahaya dari TV je yang terpasang. Masa Ita nak terlelap, tiba-tiba TV terpadam sendiri dan masa tu juga suami menjerit, "Ayang!" Terus Ita tersedar dan capai remote atas kepala dan buka TV semula. Masa tu Ita dah menangis, pujuk suami teman tidur atas katil. Akhirnya suami bangun dan teman Ita tidur atas katil. Masa tu Ita sempat tengok jam, dah dekat pukul 3 pagi. Dengan keadaan tak selesa berhimpit tidur atas katil dan sakit dari luka pembedahan, Ita bertahan je lah sebab takut. Lepas tu tak tahu bila TV terpadam sendiri dan sedar-sedar dah pukul 6 pagi. Nurse datang cek tekanan darah dan pukul 7.30 pagi doktor datang buat lawatan dan cuci luka pembedahan. Doktor kata Ita dah boleh balik tengah hari tu dan lepas doktor beredar, Ita cerita pada suami apa yang jadi semalam. Suami bagi tahu hari pertama dia tidur dekat ruang tamu tu dalam pukul 2 pagi lebih. Dia terjaga dan kebetulan dia menghadap ke dapur. Kemudian dia terperasan macam ada benda melompat-lompat macam nak mengintai ke dalam bilik. Setiap pintu ward ada tingkap atau kaca yang boleh nampak ke dalam. Tapi disebabkan letih, suami Ita fikir itu mungkin khayalan dia dan sambung tidur semula. Kemudian Ita pun cerita kejadian tersebut dalam grup WhatsApp keluarga dan semua tak percaya dan anggap ianya kesan dari ubat bius. Jadi Ita pun fikir positif mungkin kesan ubat. Sampai rumah, suami terjumpa dengan pakcik dia yang kebetulan kerja maintenance dekat hospital tersebut. Dan pakcik dia pun ada beritahu bilik tu memang ada penunggu. Nurse selalu cerita dekat dia benda tu akan muncul dekat belakang kalau nurse nak ambil stok ubat. Tapi tak kacau, hanya munculkan diri je. Seminggu lepas tu Ita ada rawatan susulan. Masa jumpa doktor, dia ceritakan kejadian tersebut dan pembantu doktor bagi tahu bilik tu memang ada penunggu. Mereka gelar hantu budak-budak. Tapi Ita kena siap baring dekat sebelah. Siapa tak seram? Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.